Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, selamat berjumpa kembali dalam Malam Seram. Para penonton, apa kabar semua? Harap anda dalam keadaan baik, keadaan sihat, keadaan yang positif lah. Itu yang penting. Malam ni seperti yang saya sedia maklumkan pada anda semua, saya telah pun memberitahu anda di YouTube channel Community Tab. Dekat situ selalu saya update tentang Malam Seram. Dan tadi saya katakan saya masih berada dekat luar kan, tengah on the way nak balik. Sekitar jam 11.39. Jadi saya baru betul-betul sampai rumah. Lagi saya rasa 7 minit nak live ni. Saya katakan 12.30 baru saya start kan. Kelang kabut. Bayangkan saya keluar daripada pagi, hantar anak sekolah, kemudian ambil anak sekolah, kemudian saya ada jumpa klien dan meeting sampailah tadi lewat untuk projek-projek, insyaAllah doakanlah. Jadi inilah baru sampai ni. Jadi malam ni saya minta ihsan anda, saya akan buat Malam Seram selama 1 jam saja, bukan 1 jam 30 minit, kerana saya takut nanti saya boleh biol kalau saya teruskan begitu lama. Walau apapun, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya Casey. Selamat tengah malam kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Nanti kita akan jumpa dalam konten tambahan akan datang nanti. Dan kepada moderator yang bertugas, terima kasih kepada semua. Secara amnya terima kasih Casey ucapkan. Malam Seram akan diteruskan dengan beberapa kisah, dan awal tadi saya dah pun ketengahkan kita ada Pagi Seram di studio saya. Yang ini saya berada di rumah lah. Yang ini setting rumah saya. Jadi agak berbeza lah. Di studio tu saya masih dalam proses untuk tweaking lah, maknanya tweaking dari segi audio kan, dari segi visual. Jadi insyaAllah nantilah bila studio akan siap penuh sepenuhnya, akan ada rancangan-rancangan nak dekat bulan Ramadan ni kan. InsyaAllah lah kita ada juga rancangan-rancangan untuk membantu mengumpul dana untuk masjid Okey, kalau sudah bersedia, saya nak berkongsi kisah pengalaman yang pertama tengah malam ini. Kalau anda mungkin ada di antara anda pernah mungkin ada main angklung dekat rumah ataupun dekat sekolah kan. Ini kisah tentang angklung.
Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kiriman kisah ini datang daripada pengirim kita yang bernama Zai. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Zai. Saya nak berkongsi kisah seperti tertera di tajuk saya tentang angklung. Saya ni memang minat dengan angklung, Kisi. Saya mula berminat dengan angklung apabila ketika usia saya pada waktu itu 8 tahun, saya ternampak persembahan angklung di kelab masyarakat. Dari situ saya bertanya ibu saya dan ibu saya telah pun membelikan angklung saya yang pertama pada usia saya 8 tahun juga, tapi satu je lah. Satu angklung yang dibeli. Itu pun angklung tu sebenarnya adalah satu angklung sebagai satu souvenir. Angklung ni dia tak boleh main seorang ke si? Dia kena berkumpulan. Dan dia ada nota setiap angklung tu, ya. Setiap angklung tu dia ada nota-nota. Dia ada dia punya nota-nota khas. Jadi ramai-ramai bermain angklung, dia akan menghasilkan satu lagu yang pada saya ni bunyi dia amat menenangkan saya. Dipendekkan cerita, sejak kecil saya memang minat, sampaikan saya dimasukkan di sebuah kelab angklung di luar sekolah, dan kisah minat saya diteruskan sehinggalah saya habis sekolah. Bila saya mula bekerja, saya dah membeli angklung saya sendiri. Dipendekkan cerita, saya pernah mendapat angklung sebagai hadiah. Yang ini diberikan kepada saya, dihantar ke rumah saya. Ini adalah pemberian daripada kenalan saya yang berada di Indonesia. Jadi angklung tu telah pun diletakkan dalam kotak, dibungkus dengan rapi supaya angklung tu sampai dengan selamat dan tidak pecah dan retak. Bila saya terima angklung tu, rasa semangat bila dia sampai, saya buka, dan bila saya cuba main angklung berkenaan, dapat dengar nota angklung tu memang sedap bunyinya, kata beliau. Saudara para penonton Malam Seram, angklung ni dia ada tempat angklung holder, tempat pegang angklung. Dia tak boleh kita letak baringkan atas meja ke. Dia kena letak dekat holder. Ya, angklung holder ni kita kena susun mengikut nota, daripada nota tinggi sampailah paling atas nota rendah. Jadi malam pertama tu saya duduk dekat dalam bilik saya yang saya panggil entertainment room. Dekat dalam bilik ni lah saya tengok movie. Dekat dalam bilik ni saya bermain game dan juga angklung-angklung saya yang saya simpan koleksinya. Ada yang dah terlalu lama dan saya tidak gunakan lagi, saya simpan dalam kotak dan saya letak dekat dalam sebuah storage di Singapura. So berbalik pada angklung yang saya terima daripada kawan dari Indonesia. Malam tu saya nak tidur, tak ada apa-apa yang berlaku. Malam kedua tak ada apa-apa, masuk malam yang keempat. Tengah tidur, dengar bunyi angklung seperti ada orang bermain dengan angklung berkenaan. Saya bangun duduk. Jadi pada mulanya saya ingatkan ada jiran tu. Jiran saya mungkin tingkat bawah, tingkat atas yang juga bermain angklung. Ada members main angklung, bunyi kuat ke boleh dengar. Jadi saya cuba dengar dengan teliti. Bunyi dia kenapa macam datang daripada dalam rumah aku? Saya keluar dari bilik, baru betul ke bila buka pintu bilik, dengar jelas bunyi itu datang daripada bilik sebelah. Saudara para penonton Malam Seram, saya menghampiri pintu bilik sebelah, iaitu bilik entertainment, yang mana saya menonton filem, yang mana dekat situ saya bermain game seperti dikatakan tadilah, dan juga menyimpan koleksi angklung saya. Saya pun buka pintu bilik. Bila buka pintu bilik tu gelap Walaupun memang dalam bilik tu tak ada nampak orang, tapi bila tolak pintu bilik yang gelap, tiba-tiba ada angin.
Angin macam angin kuat keluar dari bilik, tiup ke arah tubuh badan saya. Mau saya tak terperanjat. Dengan segera tangan ni capai, terus buka suis lampu. Tengok dalam bilik tu memang tak ada orang, dan angklung yang saya baru dapat tadi tersusun rapi. Masalahnya, bila kita gantung angklung, kita tertolak satu angklung, dia akan swing macam buai kisi. Sebab tempat pegang angklung ni ada yang betul-betul pegang, dia tak akan bergerak. Ada pula yang kita terlanggar sikit, nanti beberapa angklung akan ikut bergerak. Jadi selepas buka lampu, baru saya perasan, kenapa ada satu angklung ni bergerak? Iaitu angklung nota paling tinggi bahagian bawah. Kita akan bergerak ke sini, macam ada orang tolak. Kenapa angklung ni satu-satu yang bergerak? Saya pun menghampiri angklung tu. Saya pegang, dia berhenti. Saya keluar balik daripada bilik. Kata Zai, tutup lampu, masuk balik bilik saya, tidur sampailah ke pagi. Casey, lat beberapa hari gangguan sama berlaku, bunyi orang main angklung dekat bilik sebelah. Tapi bila buka pintu memang sah-sah tak ada orang. Saya takut sebenarnya. Adakah angklung yang diberi kepada saya sebagai hadiah ada sejarah di sebalik angklung tu? Tapi saya tak naklah tanya pada teman saya yang bersusah payah membelikan saya angklung berkenaan. Jadi saya pun panggil seorang perawat Islam datang dekat rumah. Casey, perawat tu tengah baca bukan dalam bilik dia baru nak mula ni, starting dekat ruang tamu, tengah berdiri. Dia angkat tangan, saya pun angkat tangan, dia baca, tiba kerong. Kuat Casey. Saya pun pergi dekat bilik, buka pintu bilik, angklung yang saya letak banyak-banyak tu terbalik Casey, macam ada orang langgar dan jatuh berkecah dalam bilik entertainment saya. Kemudian pakar tu tanya, kenapa, ada barang jatuh? Kata, ada, saya punya angklung. Dia dah tahu dah masalah saya tentang angklung. Dia pun senyum, dia kata tak apa, kita cuba Dia pun masuk bilik Casey. Dia baca. Setiap kali dia baca surah tu, saya tak tahu apa nama surah yang dia baca. Dia baca surah, belum habis setengah jalan tengah baca contohlah macam Al-Fatihah kan. Dia tengah baca Alhamdulillahirabbil-alamin. Dia terbatuk. Dia baca surah lagi, dia teruskan, terbatuk lagi. Kenapa tiba-tiba terbatuk Sampaikan pakar ni cakap, minta saya segelas air boleh tak? Ingatkan dia nak baca-baca ke sih? Tak. Dia ambil air tu, dia baca, dia minum. Habis selesai satu rumah dibacakan, dia keluar. Awak nampak tak tadi kenapa saya terbatuk-batuk? Dia tak suka yang saya baca. Dia tak suka, kata pakar perawat Islam tu pada saya. Jadi dia pun nasihatkan saya supaya angklung yang baru saya dapat ni saya simpan dan hantar dekat luar. Jangan simpan dalam rumah. Kemungkinan besar inilah puncanya. Saya pun buat, walaupun berat hati Casey, berat sangat hati ni. Buat. Selepas saya buat, letak dekat stor luar rumah. Betul lah Casey, tak ada lagi benda pelik berlaku. Bunyi angklung, bunyi benda jatuh, tidak ada lagi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram tentang angklung Angklung memang seronok lah kalau nampak ramai-ramai bermain kan. Dia macam persembahan lah yang mungkin bukan senang nak jadi konduktor angklung Siapa dulu ada join club angklung? Cepat mengaku Dia tak boleh main all the way tau. Dia seorang, awak main satu note je. Bila giliran anda, dia sekejap je. Gitu dah. Dah. Jadi angklung ni perlukan satu teamwork lah, kerjasama satu pasukan
ataupun satu kumpulan. Okey, yang ini pula saudara. Kiriman daripada pengirim kita bernama Safi ya. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Ana Safi. Saya nak berkongsi satu kejadian seram KC. Yang ini berlaku ketika saya sedang tunggu kawan saya dekat kolong blok rumah saya yang terletak di Tampines. Apa yang berlaku? Jom kita ikuti kisah Anas Safi dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah Anas Safi berlaku di sebuah rumah iaitu terletak di kawasan Tampines di kolong blok. Saya pukul 11 malam dekat bawah blok tengah tunggu kawan saya Casey. Kawan saya datang nak jemput saya nak pergi keluar makan beramai-ramai. Saya adalah member yang pertama dijemput. Ada lagi 2 orang yang dia nak jemput dan mereka tinggal berasingan dengan saya lah. Jadi kata Safi, kawan saya pun drive. Dia telefon saya, dia kata, Ana, aku on the way dah turun belum? Dia kata, dah. Okey, kawan saya kata dah turun. Saya kata dah turun. So, kawan kata, jangan lambat-lambat Tak adalah, kau fikir apa? Saya sebutlah nama seorang, dia sebutlah seorang nama kawan lagi Dia kata, kau fikir aku tu apa? Dia tu contohlah macam satu kawan dia yang nak jemput ni, nama dia Siti Kau fikir aku Siti apa? Jadi kawan dia kata, tak adalah, aku ingatkan kau je, takut nanti aku dah sampai kau tak turun. Okey, aku dah sampai dah kat bawah. Jadi bayangkan, kawan saya on the way tu, lagi 20 minit akan sampai, saya dah dekat bawah dah. Dah dekat bawah, tengah tunggu dia. Semangat ke si nak keluar makan beramai-ramai. So, tengah tunggu kawan saya, dia pun sampai Dia sampai, kemudian dia memandu kenderaan jenis pintu auto. Kereta dia pandu tu jenis Toyota Toyota Sienta. Ada jenama lagi Pintu dia auto buka lah, pintu sliding tu. Dia sampai, saya pun masuk dalam kereta dia. Dia pun tutup pintu. Dia pun drive. Saya duduk dekat belakang. Sebab dekat depan ada baby kasit lah yang dia pasang, dia tak buka. Ini kawan dia lah. Mungkin kereta kawan dia dah kahwin, dia tak cakap ada anak, ataupun ini kereta bapak yang mana dia pinjam tak tahulah, Wallahualam. Jadi apa yang berlaku, saya dah naik kereta dia, dia dah tutup pintu, dia on the way jalan kan. Masalah dia Casey, masalah dia begini, yang naik kereta tu bukan saya Casey, bukan saya. Sebab saya turun terlalu awal, 20 minit sebelum dia sampai saya dah turun. Tengah turun Casey, tiba-tiba perut ni sakit, mengulas nak buang air. Jadi tengah sakit perut, mana ada time Casey nak pergi angkat phone, pergi message kan. So saya pun tengah sakit perut, phone pegang sebelah tangan, saya jalan, aduh. Dia ada waktu yang kalau saya berhenti, maknanya saya tengah tak tahan. Kalau saya terus lari, kemungkinan akan terburai. Jadi saya tunggu jalan sikit. Okey, dia dah clear. Saya lari pergi kat lift. Alamak, datang balik. Saya jalan pelan diri. Aduh. Begitu menyeksa Casey tahan, tiba-tiba tengah sakit perut. So apa yang berlaku Casey? Saya naik atas, saya buang air. Jadi tak ada time nak check handphone, nak message kawan sebab betul-betul tengah sakit perut. So sebelum masuk tandas, handphone tu saya letak dekat meja makan di ruang tamu rumah. Kawan saya dah message, kata aku dah nak sampai, keluar sekarang. Maknanya keluar dekat kapak lah. Dia jemput saya naik kereta dia. Itu bukan saya Casey. And then saya pun angkat telefon saya ni. Saya tengok, lemak dah sampai lah. Sebab tadi dia message, tapi message ni was like about 5 minutes ago, 5 minit gitulah. Saya turun bawah, saya tengok dia dah tak ada dah. So saya message,
Message dia, saya tanya, kau kat mana? Lepas tu dia hantar voice recording. Dia kata, oi, apa kau message aku? Engkau dekat mana? Aku kat bawah tengah tunggu. Dia reply balik, yang merepek lah, kau kat belakang. Casey, Saya question mark. Tiba-tiba dia reply balik, exclamation, tunggu. Panjang Casey, caps lock Casey, kata beliau. Jadi kawan saya ni drive pusing balik. Dia patah balik, kemudian buka pintu, nampak muka dia pucat. Saya masuk kereta, tutup pintu. Kemudian saya tanya, kenapa kau cakap dah sampai? Kau belum sampai kan? Kejap, kasih aku tenang dulu. Jadi bila drive tu tak berbual dengan dia lah. Saya main handphone, dia pun drive. Baru setengah jalan dia cakap, tadi sebenarnya aku dah sampai dulu. Aku nampak engkau tengah jalan menuju ke arah kereta. Aku buka pintu, kau masuk terus duduk belakang. Rasa pelik bila aku dapat mesej dari kau, tanya aku dah sampai ke belum. Aku dekat mana? Bukankah kau tengah duduk kat belakang? Waktu tu aku belum toleh lagi. Bila betul-betul kau semangat, katanya, kau semangat masuk dalam kereta ni kan, aku teruskan perjalanan lah, nak meet yang lain. Tiba-tiba kau message, kau hantar voice, kau message aku, tanya aku dekat mana. Waktu tu lah baru aku toleh tengok belakang, tak ada orang duduk di belakang. Itu kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah berkenaan dengan kawan dia lah. Pengalaman seram dialami oleh kawan lah. Jadi dia mendengar kisah kawan dia yang mana kawan dia ingatkan dia dah naik kereta. Dia buka pintu lagi, duduk belakang lagi ya. Yalah, nasib lah. Harap-harap kita tak perlulah lalui macam tu Okey, kita nak berkongsi kisah pengalaman yang dikirimkan melalui voice note. Boleh kirimkan pada Casey ya, ke talian iaitu 8131-0287 8131-0287. Kita dengar kisah selanjutnya. Ini adalah voice note yang saya terima ya. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Farah dari Pahang, Malaysia. Jom kita dengar kisah Farah dari Pahang, Malaysia. Assalamualaikum Casey. Saya Farah dari Waalaikumsalam. Pahang. Baru ni saya dah hantar mesej tapi 49 saat je. Okey, cerita ni tentang kat kampung saya lah 20 tahun lepas. Ni saya nak cerita panjang lagi lah. Mula-mula tu pada malam tu kita orang pergi balik kampung lah. Lepas tu mak saudara saya yang dalam pantang dengan mak saudara saya yang masih sekolah berada di rumah. Selepas tu pada malam tu tiba-tiba pintu bilik saya terbuka tutup 3-4 kali jugalah. Pak saudara saya tengok tak ada orang. Memang tak ada orang sebab keluarga dia dengan mak saudara saya yang sekolah tu je yang ada. Nak dipendekkan cerita, malam tu kita orang pun balik daripada kampung lah. Balik pada malam tu mak saudara saya yang sekolah tu telah diangkat daripada depan sampai ke dapur dalam bilik mak saudara saya yang dalam pantang tu lah, duduk sebelah dia. Nak katakan dia berjalan, mak saya pada malam tu tidak tidur Casey. Kami pun tengok dia ada dekat sebelah tu, terkejut lah. Pergi pada keesokan harinya, kita orang pergilah dekat pakar mengatakan tu hantu raya. Dia tak tahu pergi mana, tuan dia lepas. Tetapi dia tak tahu bagaimana dia singgah ke rumah saya. Itu je lah cerita saya. Assalamualaikum. Selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah daripada Farah yang berkongsi awal tadi. Terima kasih Farah atas perkongsian pengalaman seram. Sebelum saya berehat dengan lagu, sekejap lagi akan Casey putarkan lagu. Kemudian saya akan kembali. Malam seram akan saya akhiri sekitar jam 1.30 pagi lah. Kerana hari ini agak penat sedikit dengan beberapa perkara yang berlaku. Jadi harap maklum dan terima kasih atas keprihatinan anda dan juga terima kasih kerana sudi dah juga menonton Malam Seram. Yang ini, okey, kejap mana pula saya punya email tadi saya dah buka ni. Janganlah hilang cerita ni. Tadi seronok nak baca ni. Janganlah. Okey. Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Nama akak Suhailah. Apa khabar Kak Suhailah? Kakak nak berkongsi satu kisah, Kesih. Pengalaman seram ini berlaku. Yang ini, kisah ni mungkin ada yang pernah terkena macam kakak. Kalau pernah kena, bolehlah tinggalkan komen sebab kakak suka baca komen-komen orang. Boy. Jadi Kak Suhailah, apakah mungkin benda yang dimaksudkan oleh Kak Suhailah ni? Ini pengalaman beliau lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah Kak Suhailah begini pengalaman dia. Malam tu kakak ni sedang berada di dalam bilik apabila ada jiran berdiri depan pintu rumah kakak. Nama jiran kakak ni kayak kakak gunakan Yam. Sememangnya Yam ni memang janji nak datang rumah kakak, tapi bukanlah pukul 10. Dia cakap dengan kakak, nanti petang aku datang. Pukul 5 selalu dia akan sampai. Ini jiran kakak ni yang tinggal dekat tingkat yang sama ke si, tapi rumah dia, unit dia paling ujung. Dia tak sampai, maknanya dia sibuk lah. Dah pun malam, kakak pun dah nak tidur ni, kan? Jadi kakak pun nak pejamkan mata, tiba-tiba kata Kak Suhailah, suami kakak cakap, Sayang, ni Yam datang ni, Yam. Yam datang? Tengok jam, dah lewat ni pukul 10. Apa pula Yam nak? Jadi kakak pun daripada katil tu, memang daripada bilik memang tak nampak lah dekat pintu ruang tamu. Turun dari katil jalan, Casey bila berdiri dekat pintu, tengok Yam tak ada. Kemudian, bang, tadi abang cakap siapa datang? Tanya kakak pada suami. Yam. Waktu tu suami kakak pula berada dekat servis balcony, tengah cuci sangkar burung. Jadi kakak pun pergi dekat dapur, tengok suami dah dekat dalam toilet nak cuci sangkar burung dia. Bang, tadi abang cakap siapa datang? Yam, jiran kita sebelah ujung tu datang tadi cari awak. Oh, mana dia? Tak ada orang lah bang, kata kakak kepada suami. Suami, mungkin dah balik agaknya. Okeylah, kakak pun masuk balik dalam bilik kan. And then Casey, keesokan harinya, kakak jumpa Yam. Yam, semalam kau ada datang rumah aku tak? Yam pun cakap, sorry lah semalam aku busy sangat lah. Kan aku cakap nak datang rumah kau pukul 5. Lepas tu ingatkan pukul 6. Lepas tu busy tak henti-henti. Kakak cakap, okey, aku faham, tak kisah.
Semalam kau datang rumahku tak? Berdiri depan pintu rumahku. Hah? Pukul berapa? Pukul 10 lebih. Mana ada? Betul kau tak datang? Tidak datang. Aku tak ada kat depan rumah kau. Pukul 10 malamnya. Jadi dia tanya kakak lagi, kenapa? Kau tahu tak? Semalam suami aku cakap kau datang. Aku dekat bilik dah nak tidur ni. Dia panggil aku lagi. Dia kata Yam datang. Waktu tu aku tak dengar sangat. Aku keluar tengok pintu tak ada orang. Sampai aku pergi dapur. Aku tanya suami, bang, siapa datang bang? Yam jiran ujung tu. Bila cakap dengan suami, mana ada Yam? Dia kata mungkin Yam tu dah jalan, dah balik. Sebabnya tunggu saya lama sangat. Tunggu katanya lah, tunggu dia lama sangat. Kemudian saya tanya lagi kawan saya, jiran saya ni lah, kau betul Yam tak datang semalam? Tak, aku tak datang, sumpah. Casey, siapa yang suami saya nampak dekat pintu? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah kiriman yang berkongsi kejadian jiran yang bernama Yam. Siapa yang suami nampak? Suami confident Yang. Ya bang, ni Yam datang, Yam. Jom kita kongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Lirikan matamu menawan, mempesonakan, kau kugirakan. Senyuman manismu bagaikan bunga di taman indah menyerikan. Tiada kata yang dapat kuluahkan seindahmu, oh juwitaku. Hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bagaimana jikalau semua ini tidak lagi bersama denganku? Ku berdoa agar di kau mengerti yang ku setia terhadapmu. Sayang, kaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu. Sayang, dengarkanlah, dikaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu. Hanya untukku memilikimu.
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, lagu tadi Bidadari Hatiku daripada kumpulan B8 ya, lagu yang disampaikan khas untuk anda. Harap terhibur dengan lagu tadi dan juga terhibur dengan kisah-kisah pada malam ini dalam rancangan Malam Seram. Saya kembali bersama dengan anda. Malam Seram akan diteruskan lebih kurang lagi 20 minit sebelum saya akhiri Malam Seram sebentar nanti. Terima kasih atas komen-komen anda. Terima kasih juga atas sumbangan anda, super chat, super stiker untuk Malam Seram. Saya amat hargai sangat-sangat sokongan yang anda berikan. Maka itu saya rasa berbesar hati sangatlah sumbangan yang diberikan, sokongan yang diberikan kepada rancangan Malam Seram ini. Pada yang memberikan sumbangan super stiker, super chat, inilah saya izinkan saya beberapa minit untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan Lau Abdullah. Sumbangan super stiker anda, terima kasih Muhammad Ridwan. Nuraini, terima kasih sumbangan super stiker anda. Liana J juga terima kasih. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum KC and Geng Momo. Waalaikumsalam. Single man on duty, kalau Jejak Malam Seram ada, KC ganti dengan kompilasi video seram macam YouTuber Nuke Top 5 Kopi O for you. Masalah dia tak boleh sebab saya gunakan video orang, nanti kena copyright strike. Nuke Top 5 tu nasib dia baik lah dia gunakan video-video yang mungkin dia tak kena lah copyright strike. Dia nasib kalau original owner tu nak suruh anda kena copyright strike sebab tu hak dia, anda akan kena. Saya sebelum ni banyak saya kongsi video kan, video tok singa lah, video orang kena rasuk lah. So far tak ada apa-apa. Paling-paling pun saya disuruh dia claim daripada saya lah, maknanya dia menggunakan video yang dipaparkan dalam live saya ni daripada wang YouTube tu disalurkan semua 100% pada dia, dan saya juga ada pilihan untuk potong video tu, potong, jadi dia pun tak boleh claim lagi. Tapi kalau dapat orang yang macam saya kena ni kan, terus dia claim, dia suruh take down, case kronik Abang Rock Tabik Spring, your commitment KC, stay safe semua, terima kasih weekendoffender.com, thumbs up. Datin Sri Tina Tina Type, terima kasih pada Datin Sri Salam KC Geng Momok, salam pada anda. Semoga KC dimurahkan rezeki, amin, dipermudahkan segala urusan, amin. Selamat beristirahat sebentar nanti dan jaga kesihatan terima kasih pada Kak Tina Type sumbangan anda. Ian Beyonder, selamat malam seram KC, keep it going bro. Terima kasih banyak Sapphire Skyfall, terima kasih juga sumbangan anda. Mata KC merah, tanda penat tu. KC tak mengapa, jika penat KC mainkan saja lagu Uncle 100 kali untuk kami sebagai ganti gurau saja. Jadi Biol nanti dengar tahu tak apa. Dan juga Kak Nurkia Jones, Assalamualaikum KC dan geng-geng. Waalaikumsalam. Akak nak minta maaf pada yang menyapa dan tak dapat nak reply bila tengah masak and lepas kerja, masuk kereta, masuk YouTube, slide video to beginning, start engine. Salam sayang dari Dapur Shopshare England. Terima kasih pada Kak Nokia Jones yang juga menonton dan mendengar Malam Seram Dan itulah dia kata KC penat. Biasalah kan, kehidupan ni kadang-kadang dia macam tu. Jadi kita kena hustle lah. Hustle kita tak boleh ambil sambil lewa lah yang mana kita dah nak commit sebagai kerjaya kita kena commit. Kita tak boleh buat benda semangat 2 minit tak boleh. Semangat 2 minit tu maknanya mula-mula orang buat podcast, kita pun nak buat podcast orang buat YouTube, kita pun nak channel YouTube kan. Tapi komitmen tu amat penting. Kadang-kadang dah setahun buat video tapi views tak naik. Jangan putus asa, terus buat video. Itu yang saya boleh beri anda tip lah Okey, yang ini kiriman datang, yang saya nak bacakan ni kiriman daripada Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital baik tak sebut tun apa, tak apalah, tonight I talk about you lah
Okey, beliau berkongsilah kisah ni. Beliau adalah seorang jururawat di sebuah hospital. Itu sajalah yang saya boleh katakan. Kita sambung kisahnya. Kisahnya agak seram sedikit lah. Dan kalau sudah bersedia, jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saya bertugas di sebuah hospital. Hospital ini adalah sebuah hospital, bukan hospital yang biasa-biasa, Casey. Hospital ni adalah tempat mereka tempatkan warga-warga emas yang dah nyanyuk. Jadi saya bekerja dekat ward nyanyuk. Banyak sangat pesakit-pesakit yang ada demensia dan sebagainya. So, ada seorang pesakit ni, saya gunakan nama dia Nikmah, bukan nama sebenar. Nikmah ni, dia suka sangat menyanyi, Casey. Dia suka sangat menyanyi. Dan lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu lama. Ya, lagu-lagu lama. Ada lagu tu pernah dengar, tapi tak tahu siapa penyanyi dia. Casey, dia pernah nyanyi. Jadi tadi bila saya dapat email ni, dia kasih saya lirik lah. Apa yang Nikmah nyanyi tu, dia tak tahu tajuk dia. Jadi saya ambil lirik tu, saya Google, saya cut and paste lah kan. Lagu Melayu, cut and paste. Ini adalah lagu Ar-Azmi. Lama Ar-Azmi zaman bila tu Anda nanti boleh buat research lah. Saya belum ada time nak tengok ni. Dan lagu lirik dia gini Si cantik manis menggoda hati, si cantik manis menawan hati. Lagu dia bila saya dengar dekat YouTube, dia lagu very cheerful tau, lagu gembira. Kan? Dan Nikmah ni, dia memang suka nyanyi lagu lama, dan lagu ni lah yang dia selalu repeat, sebab tu saya sampai ingat dia punya lirik. Nanti bila saya datang, saya ni mempunyai kulit yang agak gelap-gelap sawo matang. Saya datang dekat dia, nanti dia tengok saya dari jauh, dia senyum. Si cantik manis menggoda hati, si cantik dia akan nyanyi ke sini untuk saya. Dia akan nyanyi nanti, Nikmah ni, yelah kau kan cantik manis, lagu ni lagu kau. Nanti kalau saya tak ada, dia nyanyilah lagu lain. Lagu lama yang dinyanyikan. Ada lagu saya tak pernah dengar langsung. Dipendekkan cerita, Nikmah ni, saya juga perlu jaga dia. Iaitu saya perlu uruskan dia untuk mandi. Mandi orang-orang berusia ni, orang-orang lama ni senang. Gunakan tuala basah, kita tutup, nanti seorang lagi kawan akan tolong. Kita akan lap-lap badan dia dengan tuala basah. Tapi Nikmah ni jenis yang tak nak. Dia kata, aku tak suka mandi macam ni mandi kopet. Kata Nikmah, dia mati-mati nak pergi toilet. Walaupun dia dah berusia, dia agak kuat ke sih. Dia boleh jalan, tapi risk of fall, maknanya risiko untuk jatuh tu tinggi. Kita kena tolong dia. Kalau saya kerja, dia suka. Sebab saya suka layan permintaan dia untuk mandi. Saya akan bawa dia pergi toilet kan, sorang-sorang. Nanti mandikan dia lah. Lepas mandi, tengah mandi tu dia akan nyanyi. Si cantik manis menggoda hati, si cantik manis menggoda hati. Dia nyanyi happy ke sih. Dah habis mandi, letak dia balik dekat ward, kata beliau. Pengalaman seram saya, Casey, selepas dah tahu kan Nikmah ni siapa, dia suka nyanyi lagu apa. Inilah seram ni. Beberapa hari selepas Nikmah
dibawa pulang ke rumah. Ya, ke rumah dia lah. Dia dah bawa pulang ke rumah, dah diserahkan pada ahli keluarga, sebab Nek Ma ni kesihatan dia semakin menurun. Bila doktor check, dia punya blood pressure, tekanan darah, doktor check heart rate, semuanya dalam keadaan dah menurun. So doktor nasihatkan pada keluarga, sebab keluarga nak arwah nenek ni pergi ke rumah mereka dan kemungkinan mengembuskan nafas terakhir dekat rumah, bukan dekat hospital. Selepas berunding, barulah Nek Ma ni dihantar pulang. Tapi kita dekat sini tak tahu yang Nek Ma dah meninggal ke tidak, kan? Masalahnya Casey, saya pernah Casey terjadi perkara ini bila masuk toilet. Tengah masuk toilet, saya nak cuci tangan untuk makan. Cuci tangan kan, tengah cuci tangan. Dalam toilet Casey dengar suara. Saudara para penonton Malam Seram, saya dengar suara arwah mungkin. Dia dah meninggal agaknya. Dia pun tak tahulah. Tapi pada waktu itu saya rasa mungkin tengah cuci tangan ni, si cantik manis menggoda hati, si cantik saya terus toleh ke si, sebab suara macam Nek Ma ni. Nek Ma, sememangnya saya tahu Nek Ma dah dihantar balik, kan? Kemungkinan juga Nek Ma datang balik kerana anak-anak minta bantuan. Kemungkinan. Nek Ma, saya pun keluar daripada toilet, jumpa kawan saya. Saya tanya, Nek Ma mana kau ni? Nek Ma dah beberapa hari dah dihantar balik. Bukan kau tak tahu, kau tahu kan? Ya, saya pun tak nak cakap ke si. Kemudian saya perlu jalan dekat koridor hospital. Kisi tahulah, sunyi tak ada orang. Dengar lagi suara Nek Ma Kisi. Si cantik manis menggoda hati. Kisi, punyalah seram Kisi. Benda ni berlarutan, gangguan berlaku lebih kurang nak dekat 1 minggu Kisi. Nak dekat 1 minggu. Selepas tu terus senyap dan tak ada lagi benda yang berlaku. Kemungkinan saya rasa Nek Ma dah pun meninggal dunia. Si cantik manis menggoda hati, si cantik manis menggoda hati. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Bayangkan cerita Nek Ma tadi seram saya rasa dia kalau dengar Nek Ma nyanyi tu taklah kuat, kan? Selalunya gangguan-gangguan ni dia tak clear tau. Dia tak macam terlalu jelas sampaikan anda kawan boleh dengar. Tak, kadang-kadang anda dengar macam suara orang nyanyi si cantik manis. Aku banyak kali nyanyi lagu ni kena copyright nanti. Sorry YouTube, sorry. Tak adalah. Tapi seram Nek Ma dah tak ada dah. Jalan kat koridor pun boleh dengar. Si cantik manis menggoda hati. Anda carilah nanti Google pergi Google. Saya gatal tangan ni nak cari YouTube, video YouTube ni salah, video YouTube lah. YouTube video ni tengoklah nak kongsi dengan anda lagu dia tapi lagu lama ni saya tak pasti bila. Sekejap saya type R Azmi mungkin R Azmi. Okay. R Azmi. R Azmi, penyanyi asal dari Malaysia, dari Kelang, dari Kelang, Malaysia. Kuala Kangsar, dilahirkan pada tahun 1923 dan telah pun meninggal dunia pada tahun 1974. Lagu-lagu beliau, lagu-lagu arwah ada di YouTube, Spotify dan Deezer.
Ya, mungkin dimuat naikkan lah. Dan antara lagu yang popular adalah lagu Hitam Manis. Hitam Manis, Hitam Manis. Ui, popular juga lagu-lagu dia. Kalau saya sebut mesti awak tahu. Kerana Mata. Dari kerana mata yang tak punya kuasa, oh aku tergoda. Nona Singapura. Tan 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 tan. Contohlah. Macam mana lagu dia? Kalau sudah jadi Nona Singapura. Na 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 na. Na 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 na. Agaknya lah Kira arwahnya Ar-Azmi ni banyak lagu-lagu yang popular. Saya yang jarang dengar pun saya macam tahu lagu Hore Samba. Hore hore, hip hip hore. Hore hore, hip hip hore. Hore hore, hip hip hore. Kan? Hello hello sayang, lagu pemuda-pemudi. Oh, okey. Baru saya ingat sekarang Ar-Azmi ya, semoga arwah dalam dicucuri rahmat lah ya. Terima kasih kepada perkongsian kisah ni, sebab baru kita teringat orang lama ni Baik, kita sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Sebelum tu, saya baru teringat. Ni lagu apa Ar-Azmi juga kan? Mari kita bergembira, tepuk tangan sama-sama, na na na. Na 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 na. Oh, hore-hore lah. Betul lah. Hore-hore. Seronok lah bila teringat lagu-lagu lama Ni kira lagu Piring Hitam tu. Bangsa anda nak main dia macam okey. Terima kasih lah satu perkongsian yang mengembalikan kenangan-kenangan. Walaupun saya belum lagi wujud waktu tu tapi lagu-lagu dia lah nostalgia sangat. Terima kasih banyak. Okey. Jangan saya kena copyright sudah Banyak ni lagu saya nyanyi ni. Okey, yang ini daripada kiriman Encik Sabtu. Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Saya Sabtu dengan adik saya. Wow, nama dia Sabtu, nama adik dia Jumaat Ini nama-nama hari unik lah. Sebabnya saya pernah dengar ada orang nama Isnin. Saya ada seorang kawan, ayahnya nama Isnin. Nama Selasa saya tak ada kawan nama Selasa. Rabu ada dulu lama, saya kenal lah, bukan kawan tapi kenalan. Rabu, Khamis memang ramai saya ada masih lagi seorang kenalan, kawan lah nama Khamis. Jumaat ada, Sabtu tak ada, Ahad tak pernah dengar. Okey. Yang ini Cik Sabtu kata, saya dengan adik saya Jumaat suka sangat dengar rancangan-rancangan KC. Dulu ketika rancangan KC dikendalikan MJ12. Kami dua beradik memang rapat KC dan kami gemar memancing. Kejadian seram ini berlaku ketika saya dengan adik saya memancing pada waktu malam. Dulu kita bila memancing ni selalu sangat KC akan bawa radio dan dengar rancangan KC iaitu Misteri Jam 12. Tapi setelah KC beralih ke YouTube, kita dah tak payah bawa radio. Sekarang senang bawa handphone dengar melalui Spotify rancangan KC yang KC ketengahkan iaitu Malam Seram. Pengalaman saya dengan adik saya Jumaat berlaku ketika kami sedang memancing KC. Inilah kisahnya, harap KC dapat bacakan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam tu kami berdua berada dekat kawasan di Sembawang. Selalunya ada juga orang memancing. Tapi malam tu bukan cakap orang, kereta pun tak ada. Pelik kan?
Saya dengan adik saya memang hobi suka memancing. Kami bila memancing ni lazimnya akan memancing semalaman Casey. Datang pada petang, nanti besok pagi baru balik. So sampai tu mulalah pancing dekat tepi pantai. Sambil memancing ni isap rokok. Dan adik saya, kata Cik Sabtu lah, adik saya Jumaat ni, dia ni suka sangat bersiul. Nanti kita buka YouTube lagu-lagu, buka Spotify ke lagu-lagu, lagu tu tengah dimainkan, dia akan bersiul mengikut lagu tu, konon-konon menyanyi lah. Bukan saja saya, malah ramai orang pernah tegur dia, Jumaat, kau ni janganlah suka bersiul, tak bagus tau. Tapi dia cuma dengar sekejap. Lepas tu tabiat dia akan mula lagi bersiul. Naik penat dan jenguk saya menasihati adik saya. So waktu tu sedang memancing dan sambil tu tengah dengar lagu Casey. Dia bersiul ikut lagu yang kita dengar. Dia bersiul, lagu tu habis, saya pun cakap dengan dia, Mat, kan cakap jangan siul kau ni. Kemudian dia cakap, sorry. Sebab ini dah jadi satu habit, satu tabiat yang susah nak dilepaskan. So dipendekkan cerita, tiba-tiba saya dengan adik saya tengah pancing. Adik saya dekat belakang tengah tambah umpan, saya pula dekat depan tengah tengok joran. Tiba-tiba dengar Casey bunyi orang bersiul. Saya terus tengok belakang, tengok adik saya. Jumaat, jangan bersiul lah. Marah saya dekat adik saya. Apa kau? Bila masa aku bersiul? Saudara para penonton Malam Seram, anda bayangkan selepas bunyi bersiul, saya marah adik saya Jumaat. Dia cakap bukan dia. Habis tadi bersiul bunyi siapa buat? Aku. Marah saya dekat adik. Mana aku dengar, tak ada apa-apa pun. Casey, tiba-tiba saya dengan adik saya dengar bunyi orang bersiul. Sumpah Casey. And then tengah bergaduh ni, dua-dua berhenti Tengah bergaduh, dua-dua berhenti. Saya tengok adik saya tengok saya macam, siapa yang bersiul Oh, cerita ni meremang Adik saya yang tengah menyangkung cocok umpan, dia berdiri, dia terus pergi ke arah saya. Kau dengar tak? Tanya adik saya. Shh, saya marah dia supaya jangan tegur. Casey, sekali lagi Casey, bunyi orang bersiul. Saya cakap dengan adik, Jumaat, aku rasa malam ni something's not right. Kau tengok mana ada orang. Kereta pun tak ada. Kita pack up sudah lah Adik saya dengan saya pack up ke si. Joran tu tak cabut pun, kita main angkat je. Putuskan tangsi, angkut, masuk sumbat barang-barang dalam box, dalam beg, jalan pergi dekat van. Adik saya Jumaat dia memandu van. Masuk van dia, letak barang-barang semua kat belakang. Dia pun hidupkan enjin. Kita tinggalkan kawasan Sembawang Park, tempat area kita memancing. Casey, kalau Casey berada dalam situasi saya, Casey, saya pusing marah adik saya. Itu final final bunyi siulan tu. Saya pusing marah. Aduh Jumaat, aku cakap jangan bersiul kan, bukan aku lah. Jadi kita tengah bertekak ni, tengah bergaduh, tiba-tiba dengar bunyi orang bersiul. Bayangkan saudara, siapa yang bersiul tu? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saya boleh rasakan dia boleh seram dia, ya. Adik-beradik tepi laut tengah pancing. Abang dia dah marah Sabtu ni, Cik Sabtu dah marah adik dia Jumaat berkali-kali jangan bersiul kan. Jadi dia dah marah ni, dah marah. Dia dekat depan, adik dia dekat belakang. Jadi dengar orang bersiul, dia dengar, dia terus pusing, dia marah adik dia. Jumaat, aku cakap jangan bersiul kan, bukan aku lah. Jadi tengah bertekak kan,
Dia cakap bukan aku. Dia cakap ni kau lah. Kalau bukan kau takkan aku. Tiba-tiba bunyi orang bersiul. Seram saya tadi tengah cerita ni meremang pula belum. Ya Allah. Okey saudara, terima kasih pada semua yang menonton Malam Seram. Casey harus undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa esok malam bersama dengan penaja kita #Team Mirza Fai. Dan minggu lepas Mirza dan Fai berkongsi banyak pengalaman-pengalaman dapat kita dengarkan dalam Malam Seram special bersama dengan mereka. Jadi terima kasih sekali lagi atas sumbangan anda Mr. Del Toro. Cantik habis muka Casey macam tu yang mata terbeliak tu Hidir Goofy memancing sambil layan Malam Seram. Tengah memancing Hidir jangan bersiul di tepi pantai. Kata Hidir sedang memancing sambil layan Malam Seram. Okey, terima kasih kepada Hidir ya. Jadi itulah kisah-kisah yang dapat diketengahkan dan terima kasih pada semua. Yang penting sekali jangan lupa komen, like, subscribe, share Malam Seram. Jumpa anda nanti malam bersama dengan penaja #Team Mirza Fai. Casey undurkan diri. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Si cantik manis menggoda hati, si cantik manis menggoda hati, si cantik manis menggoda hati. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.